Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Terima kasih memilih kami waktu ini. Anda sedang menonton Bulletin 1.30. Saya Adin Hussein. Tajuk utama tengah hari ini. Arab Saudi umum ibadah diteruskan dengan jumlah terhad. Juga bapa dituduh rogol anak baru habis berpantang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas beberapa bulan menjadi tanda tanya, Arab Saudi akhirnya mengumumkan ibadah haji tahun ini diteruskan. Bagaimanapun ia akan diadakan secara terhad, berikutan kebimbangan pelaksanaannya boleh menjadi faktor terbesar kepada penyebaran COVID-19 apabila kehadiran ramai jemaah yang bersesak-sesak. Memetik kenyataan Kementerian Haji Arab Saudi, keputusan itu dibuat berpandukan perspektif kesihatan umum dan menurut ajaran Islam berkaitan dengan keselamatan nyawa. Walau bagaimanapun, Kerajaan Arab Saudi setakat ini masih belum mengumumkan jumlah jemaah haji yang akan dibenarkan menunaikan rukun Islam kelima itu. Pengumuman itu secara tidak langsung pastinya memberi kekecewaan kepada jutaan bakal jemaah yang menabung dan menunggu senarai yang lama untuk berpeluang menunaikan haji. Tahun lalu, kira-kira 2.5 juta umat Islam dari seluruh dunia menunaikan ibadah itu. Awal bulan ini, Indonesia iaitu negara yang memiliki populasi penduduk Islam terbesar dunia menangguhkan ibadah haji. Ia diikuti Malaysia, Senegal dan Singapura. Angka kes COVID-19 di Arab Saudi kini meningkat kepada 161,000 kes dengan 1,300 kematian dicatatkan setakat ini. Purata kes harian pula masih kekal lebih 3,000 kes. Seorang bapa dihadapkan ke Mahkamah Session Kangar atas 2 pertuduhan merogol dan 1 tuduhan cubaan merogol anaknya berusia 21 tahun yang baru habis berpantang. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan itu. Tertuduh 54 tahun didakwa melakukan jenayah itu terhadap anak bongsunya 30 dan 31 Mei lalu serta cubaan merogol pada hari berikutnya. Perbuatan didakwa dilakukan di bilik stor rumah di Kampung Datuk di Utan Aji Kangar. Pendakwaan Seksyen 376 Kanun Kesaksian yang membawa hukuman penjara tidak kurang 10 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Mangsa dilaporkan habis berpantang selepas melahirkan anak sulung. Perbuatan terbongkar selepas mangsa membuat laporan polis minggu lalu. Hakim Ainul Syahrin Muhammad menetapkan jaminan RM12,000 terhadap tertuduh. Sebutan semula kes 23 Julai depan. Jabatan Peguam Negara akan mengemukakan rayuan ke Mahkamah Rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak saman kerajaan untuk melucutkan hak wang berjumlah RM194 juta yang didakwa berkaitan dana 1MDB. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan permohonan itu melibatkan 4 entiti iaitu UMNO, Wanita MCA, Bin Sabis Sdn Bhd dan Peranus Sdn Bhd. Dalam satu kenyataan, SPRM berkata, rayuan akan difailkan oleh pihak pendakwaan daripada Jabatan Peguam Negara. Tempoh rayuan yang diberikan 2 minggu dari tarikh keputusan mahkamah. Ahad lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan SPRM menggantung perintah penolakan pelucutan hak wang berjumlah RM194 juta yang sebelum ini disita berhubung skandal 1MDB. Ia berikutan pendakwa raya gagal menggantung pelaksanaan perintah mahkamah sebelum ini yang menolak permohonannya bagi melucut hak wang itu daripada entiti berkenaan. Wang itu disita tahun lalu yang didakwa diterima daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan ada hubung kait dengan skandal 1MDB. Pengerusi veteran PAS Ahmad Subki Abdul Latif, 80 tahun, meninggal dunia di kediamannya di Taman Karak Utama, Gombak, Selangor jam 11.05 pagi tadi.
Berita pemergian Subki dikongsikan di akaun Facebook rasminya dan disahkan anak sulungnya Dang Fatihah Subki. Allahyarham meninggal dunia akibat sakit yang ada kaitan dengan darah. Jenazah Allahyarham dibawa ke Masjid Bilal bin Rabah selepas Zuhur untuk disembahyangkan dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Raudatul Sakinah Batu Kif. Subki adalah pengasas akhbar lidah rasmi PAS Harakah pada tahun 1978 dan pernah menjadi kolumnis tetap dalam akhbar itu. Sebelum menyertai PAS, Allahyarham pernah menjadi setiausaha akhbar kepada bekas Perdana Menteri Tun Abdul Razak Husin. Kementerian Pendidikan KPM tetap akan meneruskan sesi prasekolah yang dijadualkan akan bermula pada 1 Julai ini. Timbalan Menteri Pendidikan 1, Datuk Dr. Ma Hang Soon berkata, sesi berkenaan tidak akan ditangguhkan seperti yang digesa oleh pihak berkaitan. Menurut Datuk Dr. Ma, ketika ini sudah ramai ibu bapa yang mula bekerja dan memerlukan anak mereka dihantar ke prasekolah berkenaan. Itu saya katakan kita akan perlu diteruskan. Jadi kalau saya rasa lah, ada sekolah kalau prasekolah yang mempunyai masalah ke, nanti kita cuba selesaikan masalahnya. Jadi persiapan telah kita buat dan kita kena ambil maklum bahawa itulah. Bila ada keperluan dan telah dibuat keputusan, perlu kita teruskan. Datuk Dr. Ma ditemui ketika membuat lawatan kerja persiapan pembukaan semula sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Convent di Ipoh. Beliau mengulas kenyataan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP yang menggesa menangguhkan sesi prasekolah. Menurut Presiden NUTP, Aminuddin Awang, pihaknya mengenal pasti banyak masalah akan timbul membabitkan pengurusan dan infrastruktur di sekolah berkenaan. Selain kawasan pembelajaran yang terhad, keperluan pembantu guru yang tidak mencukupi akan menjejaskan aktiviti pembelajaran dalam kelas. Jimat sebanyak RM800 dan nikmati udara segar bersama keluarga anda di rumah dengan penyulin udara Kowe Lombok 2. Situasi banjir di Johor tidak jauh berubah dengan 614 orang masih berada di 10 pusat pemindahan sementara PPS. Mereka terdiri daripada 156 keluarga di Muar, Batu Pahat dan Pontian. Setakat pagi tadi hanya berlaku sedikit pertambahan mangsa yang dipindahkan ke PPS di Muar dan Batu Pahat malam tadi, manakala di Pontian tidak berubah. Sebanyak 64 keluarga berada di 4 PPS di Muar dan 39 keluarga berada di 3 PPS di Batu Pahat. Sementara itu, 3 PPS masih beroperasi di Pontian menempatkan seramai 202 orang daripada 53 keluarga. Banjir di beberapa daerah di negeri ini berlaku sejak Sabtu lepas. Beberapa kawasan rendah dinaiki air berikutan hujan lebat melebihi kadar biasa ditambah fenomena air pasang. Sementara itu, hujan lebat berterusan di beberapa daerah sejak 6 pagi tadi. Banjir kilat turut dilaporkan berlaku di beberapa kawasan. Sementara itu, di Batu Pahat, mangsa banjir terdiri daripada penduduk di sekitar Kampung Peserai, Parit Gantung dan Parit Pulai. Menurut penduduk Parit Pulai, kawasan kampung yang rendah serta masalah sistem pengaliran air mengakibatkan lokasi berkenaan sering berdepan keadaan banjir termenung. Yang pertama sekali, kalbat Kuala Parit Pulai ini tinggi dan juga kalbat di hujung keluar ke sungai itu terlampau kecil. Jadi itu salah satu punca penyebab air tak lancar. Walaupun keadaan sungai Parit dah dicuci dah sampai darah ni, tetapi air tetap tak jalan lancar. Tinjauan di sekitar kampung berkenaan mendapati kawasan rumah penduduk masih digenangi air. Penduduk bersiap siaga menghadapi kemungkinan peningkatan air susulan keadaan hujan yang masih berterusan. Sekarang air masih termenung. Lagipun lempahan air daripada Sungai Air Hitam tu masih kuat. Dengan keadaan hujan pun masih belum reda lagi buat masa sekarang ni. Ketika ini 3 PPS beroperasi di Batu Pahat iaitu di Sekolah Kebangsaan SK Peserai serta Sekolah Agama dan SK 3 Serangkai. Orang
Ramai yang berkunjung ke Pantai Tok Bali Kelantan dinasihatkan supaya tidak melakukan aktiviti mandi-manda ekoran penemuan obor-obor yang terdampar di kawasan berkenaan sejak beberapa hari lalu. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Pasir Putih, Kapten Nik Muhammad Nur Nikmat berkata, walaupun obor-obor itu daripada spesies biasa, ia tetap mampu mengancam keselamatan dan kesihatan pengunjung sekiranya mereka terkena sengatan hidupan laut itu. Menurutnya, setakat ini APM Pasir Putih difahamkan seramai 8 orang sudah terkena sengatan hidupan laut itu. Memetik laporan Sinar Harian, beliau berkata semua mereka telah dirujuk ke Hospital Tengku Anis Pasir Putih untuk rawatan lanjut. Tambah beliau, sebagai tanda amaran, APM melalui pasukan penyelamat pantai telah menaikkan bendera merah supaya pengunjung menjauhi aktiviti mandi-manda di kawasan itu. Katanya setakat ini hanya aktiviti di kawasan gigi air dibenarkan. Nik Muhammad Nur berkata, jika ada pengunjung yang terkena sengatan obor-obor, mereka perlu terus menghubungi atau merujuk pasukan penyelamat pantai yang bertugas di kawasan tersebut. Ramai yang mengakui lega dengan bantuan prihatin elektrik tambahan seperti diumumkan oleh Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasara Sabtu lalu. Namun ada pengguna berharap isu bil melambung tidak berulang. Justru mereka mahu Tenaga Nasional Berhad TNB mempunyai penyelesaian jangka panjang. Luar daripada kebiasaan lah. Kalau macam kebiasaan bil kita pun dalam 30, 40 ataupun mungkin 50. Tapi kalau semasa PKP ni dia mungkin boleh jadi double. Jadi bila double tu dah kita kena keluar kos lebih pula. Sebab duduk rumah lama. Jadi of course lah penggunaan tu akan lebih daripada biasa lah. Jadi sangat syukurlah kerajaan bagi diskaun ataupun free cas bil elektrik untuk beberapa bulan ni. Walaupun mengakui sebahagian punca lebihan caj elektrik itu kerana mereka sendiri, mereka mahu TNB tampil dengan pakej penyelesaian yang lebih baik. So sampai sekarang pun belum bayar lagi. Sebabnya kita yelah rasa kena spend lah kan. Biasanya kita dah standby kan untuk bajet bil kan tiap-tiap bulan. Jadi bila dia sekali arung, lepas tu kita punya income baru je nak start berniaga kan. Jadinya macam berat sikit lah. Baguslah, itu je lah. Tapi adakah ianya menyelesaikan masalah jangka panjang? I don't think so. So, kalau ada silap kat mana kena perbetulkan lah kan. Takkanlah kerajaan nak tanggung selalu kan. Mungkin sekali boleh tanggung lagi. Tapi kalau banyak kali tu, itulah. Dulu bil saya berapa ratus je, sekarang dah naik 1,400. Saya pun terkejut. Di pihak TNB, pintunya sentiasa terbuka untuk sebarang aduan. Untuk kemudahan pengguna, aduan boleh dibuat melalui pelbagai saluran atau setidak-tidaknya pergi sahaja ke kedai tenaga. Yang pasti daripada 7.66 juta pengguna yang dapat manfaat bantuan prihatin elektrik tambahan, 4 juta pengguna domestik sedang dan akan menikmati elektrik secara percuma bagi April, Mei dan Jun ini. Malaysia terus berusaha mewujudkan hubungan perdagangan minyak sawit lebih baik dengan India dalam masa sama menangkis beberapa isu berbangkit komoditi itu dalam pasaran global. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, Datuk Dr. Kalyana Sundram, harga kompetitif yang ditawarkan Indonesia bagi minyak sawit yang dijual kepada India antara faktor utama kemerosotan ekspor Malaysia ke India. Bagaimanapun, langkah pengecualian duti minyak sawit mentah MSM Kerajaan Malaysia bulan ini telah menarik minat pembeli. Ia sekaligus meningkatkan pergerakan dagangan ke India. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2020, penghantaran minyak sawit Malaysia ke India merosot 93% kepada lebih 151,000 tan daripada 2.16 juta tan pada tempoh yang sama tahun lalu. Ekspor minyak sawit Malaysia diunjurkan meningkat 2.5% kepada 4.56 juta tan pada suku ketiga berbanding suku sebelumnya. Ia dipacu permintaan lebih baik dari pasaran India, China dan negara-negara Kesatuan Eropah.
Seorang warga asing melarikan diri ketika Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL melakukan pemeriksaan mengejut ke atas premis perniagaan. Dalam operasi semalam, mensasarkan warga asing, 2 premis diarah tutup serta-merta, manakala 2 gerai penjajah disita dan diberi notis. Pemantauan di BKL mendapati sebuah premis kedai jahit di Setiawangsa dijalankan oleh 2 orang bukan warga negara, iaitu rakyat Bangladesh. Seorang daripada pekerja sempat melarikan diri. Pekerja juga gagal mengemukakan maklumat perniagaan. Premis diambil tindakan tutup serta-merta dan sitaan di bawah Seksyen 101 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Arahan sama dikenakan ke atas sebuah kedai gunting rambut di Taman Midah Ceras. Tindakan di bawah Seksyen 191 Akta yang sama. Sementara itu, 2 penjajah iaitu air balang dan nasi campur di hadapan sebuah pangsapuri dikenakan tindakan sita. Kedua-dua pengendalinya adalah warga Indonesia. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Lebih 9 juta orang di seluruh dunia dijangkiti virus COVID-19 serta mengakibatkan 469,060 kematian sejak wabak itu dikesan Disember lalu. Berdasarkan sumber rasmi sehingga petang semalam, lebih separuh daripada 9,017,010 kes itu dilaporkan di 196 negara seluruh dunia. Bilangan kes seluruh dunia berganda sejak 16 Mei lalu dan lebih 1 juta kes baru dilaporkan dalam tempoh 7 hari lalu. Dengan separuh daripada kes positif jangkitan virus itu direkodkan 2,537,451 di benua Eropah. Manakala 2,281,903 kes di Amerika Syarikat. Angka rasmi bagaimanapun hanya sebahagian daripada bilangan sebenar kerana banyak negara hanya menguji kes serius. Brazil kini menjadi negara kedua yang melepasi angka jangkitan 1 juta kes dengan 1.08 juta. Manakala jangkitan kes COVID-19 di Rusia pula menghampiri 600,000 kes. Sementara itu, jumlah kematian global akibat jangkitan COVID-19 meningkat 4,000 kes dalam tempoh 24 jam lalu. Jumlah kumulatif kematian global kini lebih 469,000 kes. Amerika Syarikat masih kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan 120,000 kes. Sementara itu, 425 lagi kematian direkodkan di Amerika Syarikat dalam tempoh 24 jam lalu, sekaligus merekodkan lebih 120,000 kes akibat pandemik COVID-19. Menurut data Johns Hopkins University, negara ekonomi terbesar dunia itu paling teruk terjejas dengan lebih 2.31 juta kes jangkitan direkodkan. Menurut institusi yang berpusat di Baltimore, daripada jumlah itu, 640,000 orang dilaporkan pulih. Pada hari sebelumnya, 305 kematian direkodkan dalam tempoh 24 jam sekaligus menjadi terendah bulan ini. Namun jumlahnya cenderung lebih rendah pada hujung minggu. Akibatnya, kebanyakan daerah di Amerika Syarikat bertindak menarik balik perintah berkurung. Bagaimanapun, kes jangkitan COVID-19 di kira-kira 20 negeri terutama di sebelah selatan dan barat negara itu melantun semula. Antaranya Florida yang melepasi 100,000 kes di mana setakat semalam sahaja hampir 3,000 daripadanya diuji. Menurut Donald Trump, kematian akibat COVID-19 di negara Uncle Sam itu boleh mengatasi 150,000 kes. Namun, satu kajian yang dilakukan pada pertengahan Mac lalu memberi amaran kemungkinan 2.2 juta kematian di Amerika Syarikat sekiranya tiada usaha diambil untuk mengurangkan penyebaran wabak berkenaan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan. Saingan Liga Perdana Inggeris terus bersambung menerusi satu lagi aksi tumpuan pagi ini. Juara musim lalu, Manchester City menampilkan satu lagi permainan berkelas tersendiri dengan membelas Burnley 5-0.
Manchester City sekali lagi turun beraksi di gelanggang sendiri di Etihad selepas kemenangan ke atas Arsenal 4 hari lalu. Kali ini menentang Burnley yang bermain buat kali pertama dalam sambungan Liga. Pasukan bimbingan Pep Guardiola nampaknya masih berada dalam prestasi terbaik apabila menghasilkan jaringan pembukaan seawal minit ke-22 permainan menerusi Phil Foden. Tuan rumah terus selesa apabila giliran Riyad Mahrez menjaringkan gol kedua minit ke-43. Sebelum pemain kebangsaan Algeria itu menambah satu lagi gol peribadi menerusi sepakan penalti sejurus sebelum rehat untuk permainan berkedudukan semasa 3-0. Hasrat untuk pelawat bangkit dalam separuh masa kedua tidak berhasil, malah menjadi lebih parah. Gawang mereka bocor kali keempat 6 minit selepas aksi bersambung hasil penyudah David Silva. Sebelum Foden sekali lagi menyumbang gol kedua peribadi melengkapkan kemenangan pasukan 5-0 ke atas Burnley. Kemenangan itu menjadikan City dibezakan 20 mata dengan pendahulu Liverpool yang hanya memerlukan 6 lagi mata untuk bergelar juara berbaki 8 perlawanan.